A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Pagi-pagi ni baru bangun dan alhamdulillah bersama dengan kita pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Baik, para penonton sekalian, di dalam rumah tangga pastinya ada kasih sayang, dan di balik kasih sayang pastinya ada pendidikan. Namun persoalannya, bagaimanakah pendidikan yang terbaik yang kita nak beri kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak dan juga isteri kita. Baik, para penonton sekalian, pada hari ini kita nak membicarakan topik munakahat berkaitan dengan didik berpandukan Al-Quran. Macam mana tu ya? Baiklah, bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak menjemput Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Dai Aiman sihat? Saya pun sihat. Nampak ceria pagi-pagi ni? Ceria pagi ni sebab topiknya cukup menarik Ustaz. Alhamdulillah. Berkaitan dengan didik berpandukan Al-Quran. Jadi Ustaz, sebagai seorang ayah ataupun seorang motivator, seorang yang cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan ini sendiri, kita nak mengupas topik ini dengan lebih lanjut. Jadi kepada para penonton sekalian, didik berpandukan Al-Quran, anda juga boleh tonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik Ustaz, jadi kita tak nak buang masa lagi. Para penonton kita pun dah tak sabar dah nak mulakan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan didik berpandukan Al-Quran. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Dai Aiman atas peluang yang diberikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita membincangkan satu tajuk yang sangat penting dan sangat rapat di hati kita para ibu bapa, iaitu didik anak berpandukan kepada Al-Quran. Baik, penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berbicara pasal anak-anak, biasalah sebelum ada anak kita akan berkahwin. Masa bujang-bujang dia tanya, dah kahwin belum? Belum. Dah belum? Dah. Bila dah berkahwin, dah lama, orang tanya lagi, dah ada anak ke belum? Bila dah ada anak, dah lama jangan tanya, dah bermenantu ke belum? Itulah soalan-soalan yang biasa diutarakan dan pengalaman saya sendiri. Masya Allah. Bila belum kahwin, dah tanya dah kahwin dah belum, dah kahwin tanya anak berapa orang, dah sekarang ni dah usia-usia seperti ini, dia tanya, dah bermenantu ke belum? Jadi orang selalu tanya sekarang ni, dah ada cucu ke belum? Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kita melayari kehidupan kita, anak-anak ini bukan suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ini bukan suatu penyeri dalam kehidupan kita. Anak-anak ini merupakan suatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Namun yang lebih penting daripada itu, tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita menyantuni anak-anak anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya untuk kita menyantuni, kita orang kata mengurus anak kita dalam munakahat, memang rentetan daripada kita berkahwin, kita ada anak, anaklah tanggungjawab, maka perlu kita mendidik dengan cara yang terbaik. Apakah cara yang terbaik untuk kita mendidik anak-anak kita? Pastinya apabila kita berpandukan kepada Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini adalah suatu panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menyediakan kepada kita manual bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita. Dan kita ini manusia dicipta oleh Allah. Pastinya manual yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu panduan yang sangat sesuai untuk dilaksanakan untuk memastikan kemenjadian anak-anak ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita merujuk pada Al-Quran, sama dalam bentuk ayat yang secara jelas menunjukkan kepada bagaimana mendidik anak, ataupun dalam bentuk kisah cerita para nabi yang terdahulu
itu sudah cukup untuk menjadi panduan bagaimana kita nak mendidik anak-anak. Baik tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk permulaan ini saya nak tekankan asas yang utama dalam kita mendidik anak-anak kita, selain daripada pendidikan dia berkaitan dengan akademik, ya, dengan kamera dan sebagainya, yang asas sekali adalah bagaimana kita nak menerapkan perasaan, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita nak didik anak kita dengan nilai rasa ketuhanan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asas dalam kehidupan kita. Kerana kalau kita tidak terapkan nilai keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi persoalan kepada kita ke mana hala tuju anak-anak kita. Segala pendidikan, pembelajaran kita dan kehidupan kita nak bawa ke mana. Jadi bila kita yang pertama sekali kita telakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang penting dalam kehidupan kita, insya-Allah kehidupan anak-anak kita akan terarah dan tersusun sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ayat ini memberi maksud natijah daripada kita mendidik anak-anak kita, kita menjaga anak-anak kita, kita mengasuh anak-anak kita, tujuan ialah agar anak kita terselamat daripada api neraka. Bagaimana? Itulah konten ataupun kandungan yang perlu kita dalami, kita kuasai, kita fahami untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau kita tengok ibu bapa zaman sekarang ni Ustaz, mereka ni sanggup berhabisan duit untuk memberi pendidikan akademik kepada anak-anak. Orang kata tuition matematik pun dah berapa ratus dah sebulan kan, ataupun bahasa Inggerisnya supaya anak ni dapat straight A dalam peperiksaan. Tetapi Ustaz, kadang-kadang ada di kalangan mereka ni yang meletakkan pendidikan berpandukan Al-Quran ni, orang kata pendidikan meletakkan teras iman ni yang utama ini dikesampingkan. Jadi kita nak tahu Ustaz, mungkin pendidikan berpandukan Al-Quran ini sebenarnya perlu diletakkan yang lebih utama berbanding dengan pendidikan yang lain. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih dari Aiman ya. Ya, dalam kita mendidik anak-anak memang kita selalu sangat prihatin kepada anak-anak kita. Kita kata kalau boleh anak-anak kita dalam kehidupan itu serba mencukupi. Sama ada daripada segi pendidikan dia, akhirnya pendidikan yang baik itu dia akan menjanjikan suatu kehidupan yang baik. Contoh kalau kita punya kelulusan yang baik ya, ada degree, ada PhD, kan senang dapat kerja. Bila dapat kerja senang dapat rezeki ya. Jadi itu adalah satu keperluan yang kita melihat daripada sudut kedudukan kita, tak salah ya. Namun kita perlu memahami hidup kita ini bukanlah hanya sekadar di dunia sahaja. Ya. Dan dalam kehidupan ini juga kita kena faham adalah suatu tempat di mana Allah Ta'ala nak uji kita dan nilai kita. Dan penilaian itu mestilah berasaskan kepada penilaian yang tepat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu para ibu bapa di luar sana, kita kena faham pendidikan dalam Islam ini suatu pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, yang merangkumi keperluan hidup kita di dunia dan juga keperluan hidup kita di akhirat, yang mana keperluan yang kita berikan yang berkaitan dengan agama ini dia akan membimbing keperluan dunia menepati dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah persoalan agama, akidah, Al-Quran, kenabian, hukum hakam ini sangat penting dan perlu diutamakan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam pendidikan awal kanak-kanak ini, di mana anak-anak membentuk sikap, membentuk pandangan, membentuk persepsi. Jadi pada awal inilah anak-anak perlu ditekankan rasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa yakin Allah Taala sayang dengan dia. Perlu ditegaskan dalam hati bahawa kita perlu selalu ingat Allah. Allah Ta'ala sentiasa melihat, memerhatikan kita. Allah sentiasa memberi bantuan kepada kita. Jadi bila awal ini kita pertekankan persoalan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah anak ini membesar dalam keadaan yang sempurna dan ada jati diri dalam diri dia. Sebab itu penting pendidikan berteraskan pada Al-Quran, dan pastinya Al-Quran persoalan pertama adalah persoalan
akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, maknanya Ustaz, kalau kita pentingkan akhirat ini, dunia pun kita akan dapat, saya. Masya-Allah, barakallahu. Pasti gitu. Sebab pasti begitu, Ustaz. Nak pergi akhirat dia kena dunia. Oh. Dan segala hukum, hakam, peraturan semua berkaitan dengan dunia. Tapi dunia inilah yang akan membawa kepada akhirat dengan lebih teratur dan terbaik. Baiklah, terbaik. Okey. Tadi kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Norris daripada Pening ni. Soalannya, anak pada asalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dari sebarang dosa dan bersih. Kitalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Soalannya, mohon Ustaz jelaskan, apakah 3 perkara yang dititik beratkan dalam mendidik anak-anak berpandukan Al-Quran? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Iman kepada Norris daripada Penang ya. Memang tidak dinafikan dan tak boleh orang kata kita nak ketepikan bahawasanya ibu bapa inilah yang mencorak anak-anak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisanihi. Nak terjemah Ustaz tadi dah terjemahkan kan. Ya Ustaz. Jadi di sini bila kita lihat dalam kita mendidik anak berpandukan Al-Quran, yang pertama sekali Al-Quran ini dia perlu boleh dibaca. Sebab tu bila anak-anak kita minta ajar dia membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi biarlah kita orang kata bayar pun tak apa. Kadang minta maaf saya sebut kan, bila untuk tuition yang lain kita sanggup bayar orang kata beratus ringgit. Tapi dengan guru Al-Quran ni tu kadang bukankah akan bentuk free? Jadi tak apa, kenalah kan. Jadi kita invest lah untuk anak kita supaya anak kita dapat membaca dengan baik. Yang pertama, dia boleh pandai baca. Yang kedua, dia kena memahami. Itu yang kedua. Bila kita fahamkan kepada anak-anak kita, ikutlah tahap umur dia. Kalau kanak-anak, mungkin surah-surah ringkas itu kita fahamkan. Kita baca Qul huwallahu ahad, kita ajar anak dia baca kan. Maka kita terangkan Allah Ta'ala itu satu, Allah Ta'ala Esa, Allah Ta'ala tempat kita bergantung. Jadi kalau kita nakkan sesuatu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan apa yang kita perlukan. Yang kedua, kita fahami, dan yang ketiga ya tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mendidik anak-anak kita berasal Al-Quran ni, Al-Quran perlu diamalkan di dalam kehidupan kita. Al-Quran bukan sekadar dibaca, perlu dihayati, diamalkan, barulah ia memberi impak yang besar di dalam diri kita, dalam diri anak-anak untuk menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi peranan tu kepada ibu bapa lah, sebab ibu bapa yang rapat dengan anak, hari-hari dengan anak-anak. Kalau sekolah biasanya pendidikan yang formal, tapi dalam membentuk nilai, membentuk sikap, dia banyak dipengaruhi oleh persekitaran yang anak-anak itu berada, pasti ibu dan ayah. Betul. Jadi ibu ayah perlu pandai membaca Al-Quran, perlu memahami Al-Quran dan amal Al-Quran, supaya anak-anak kita boleh baca Quran, boleh memahami kandungan Al-Quran dan boleh mengamalkan dan menghayati ajaran Al-Quran. Kalau Ustaz kita sebutkan didik menggunakan Al-Quran ini, berpandukan Al-Quran, adakah sama dengan kita ini mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam? Selepas ini para penonton jangan ke mana-mana, kita berehat terlebih dahulu, kembali selepas ini. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Pada hari ini dalam topik munakahat, membincangkan tentang didik berpandukan Al-Quran. Baik Ustaz, tadi kita ada tinggalkan satu soalan berkaitan dengan didik berpandukan Al-Quran ni, adakah sama dengan kita mencontohi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Ada kaitan ke? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dia Iman. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam syahadah kita ada dua komponen utama. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah. Di sini kita dapat memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipisahkan. Ya. Dan kalau kita kaji sedikit berkaitan dengan fungsi sunnah ataupun hadis-hadis ini, antaranya ialah dia akan mentafsirkan, menjelaskan sesuatu yang umum di dalam ayat Al-Quran. Sebab kita lihat ayat Al-Quran ni dia banyak menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu. Kalau ayat-ayat hukum pun ia dalam bersifat umum, yang detail berkaitan ayat faraid dia memang detail, seorang dapat 1/2, 1/4, tapi kebanyakannya adalah bersifat, contoh dia wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Jadi sembahyang ni nak tunaikan macam mana? Jadi hadis itulah yang menerangkan. Jadi berkaitan dengan pendidikan anak-anak ni, tidak dinafikan bahawasanya Rasulullah SAW adalah insan yang sangat prihatin terhadap pendidikan kanak-kanak. Kerana kita lihat di dalam sirah Rasulullah SAW, Nabi adalah antara individu yang rapat dengan anak-anak kecil di Madinah, sahabat kecil di Madinah, antaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, sentiasa rapat dengan Nabi. Dan kita lihat dalam hadis-hadis Nabi banyak menerangkan bagaimanakah cara untuk berurusan dengan mereka. Jadi kalaulah kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita amalkan dalam kehidupan kita secara tak langsung, memang kita dah ikut panduan daripada Al-Quran. Sebab Nabi dia bukan daripada pemikiran dia. Kalau Quran sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak betul daripada idea dia, daripada perasaan dia ataupun daripada emosi dia, tapi semua itu daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu untuk memahami kita bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita dengan cara Islam, ikut jugalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendetailkan bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak. Contoh dia, Nabi sebut murru auladukum bis-salah wa hum bisab'in. Ni nak didik anak ni, kena suruh anak kita solat daripada semenjak umur dia 7 tahun. Kalau kita kira umur 7 tahun, apa dia boleh buat kan? Tapi Nabi dah suruh 7 tahun. Lepas tu wadribuhum wa abna'u 10. Pukullah kalau anak tu dah 10 tahun tak nak solat. Jadi 3 tahun tu kena suruh ajar, ingatkan dan ingatkan. Kadang kita sampai tua pun diingatkan. Betul. Saya sendiri kalau balik kampung dah umur dah 50 lebih ni, mak kan tanya, "Din, kau dah solat belum?" Padahal kita ustaz dah. Ustaz dah. Kadang balik rumah juga, isteri pun tanya, "Abang dah solat belum?" Terkadang tercabar juga kan. Tapi nak cinta, itulah dalam pendidikan ini yang utama dalam kita mendidik anak-anak kita. Satu ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah solat di dalam kehidupan kita dan Al-Quran dalam kehidupan saya dan kita. Jangan dipisahkan, insya-Allah. Pegang Quran, lepas tu amalkan depan kita, kita akan selamat dan anak kita akan menjadi anak yang terbaik. Ingat waktu kecil-kecil dulu ustaz umur 7 tahun dah kena rotan dah dengan mak, kena pergi mengaji rumah ustaz lepas maghrib tu. Lepas tu kena pergi masjid dan sebagainya. Tapi bolehlah dulu mungkin tak ada handset, tak ada game, tak ada komputer dan sebagainya kan. Sekarang ni dah macam-macam. Jadi oleh sebab tu ustaz, sahabat kita ni ada satu soalan yang cukup menarik daripada Hamizah Abdul Rahman. Bagaimana kita sebagai ibu bapa ingin mendidik anak berpandu Al-Quran seiring dengan zaman mereka? Seperti mana yang kita ketahui, Rasulullah SAW berkata, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Aiman. Dari dalam kita mendidik anak kita dengan zaman kita, kita kena yakin dan kena faham, ajaran Islam ini adalah suatu ajaran yang sesuai sepanjang zaman. Tidak ada sesuatu pun ajaran Islam orang kata berlawanan ataupun bercanggah dengan tuntutan semasa. Cuma bagaimana kita nak sesuaikan tuntutan semasa itu dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama kita. Betul Saidina Ali kata, Saidina Umar menyebutkan, kita perlu ajar anak-anak kita sesuai dengan zaman. Zaman kita bagaimana? Zaman ini zaman sains dan teknologi. Zaman di mana kebanjiran maklumat itu mudah untuk kita perolehi. Hari ini orang nak tanya apa je dia akan ke Google. Sampai ada satu istilah Googleism.
ya. Jadi dia seolah menjadikan Google itu sebagai cara untuk mendapatkan ilmu, ya. Jadi itulah antara cabaran-cabaran di dalam kita mendidik anak-anak. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk disesuaikan dengan keadaan semasa, maka kita perlu menyesuaikan keadaan semasa hari ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia, kalau kita nak membaca Al-Quran, mungkinlah teknik pembelajaran dulu kita akan menghadap guru lepas maghrib. Kita itu jadi tradisi. Tapi hari ini ada kemudahan kita menggunakan teknologi, menggunakan gadget untuk belajar boleh. Ya, kita gunakan gadget itu untuk pembelajaran Al-Quran, dan pastinya itu juga sesuai kerana anak-anak hari ini dia didedahkan dengan metod yang interaktif. Jadi kita belajar Al-Quran dengan cara interaktif, itu juga memberikan minat kepada anak-anak kita. Dan bila nak, itu segi metod dengan keadaan semasa. Segi kandungan juga, ya, kita perlu dedahkan kepada anak-anak kita bagaimana kita nak dapatkan maklumat yang betul di media sosial dan media masa hari ini, khususnya di internet, ya. Sebab di internet itu tidak ada suatu badan penapis yang menyatakan ni betul ataupun salah. Namun kita tak boleh nak elakkan anak-anak kita daripada menggunakan. Contoh, anak remaja bila nak buat assignment, apa jalan mudah mereka? Mereka Google je, cari tajuk, oh ni ada, jadikan panduan. Bahayanya ialah konten yang tidak ditapis ini, ya, dia boleh memesongkan pemikiran anak-anak kita. Kerana itulah ibu bapa perlu bersama dengan anak-anak bila belajar, jadikan ibu bapa sebagai rujukan. Sekiranya mereka memahami konteks Islam satu yang salah, maka kita boleh perbetulkan. Dan kita ajar kepada mereka bagaimana kita nak memilih laman-laman sesawang yang bermanfaat untuk diri mereka dan perkembangan mereka, dan manakah laman-laman sesawang yang perlu kita blok, yang kita minta anak-anak kita jangan kita masuk sesekali pun. Kalau dah termasuk, kita kena terangkan balik ini apakah impaknya. Sebab kita tak boleh, orang kata, nak blok langsung. Contohnya, kadang kita buka pun dia dah pop up benda-benda yang negatif. Jadi situlah ibu bapa perlu bersama dengan mereka. Dan satu lagi, kalau dengan media masa, TV, YouTube sekarang kan, situ ibu bapa perlu bersama dengan anak-anak. Kadang kalau perlu tengok movie sesama dengan anak-anak, pergilah. Kadang-kadang dia ajak anak-anak, ayah jom pergi panggung, jom pergi panggung. Tengok cerita apa? Cerita Hamka. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama dengan anak tengok cerita Hamka. Maksudnya kita gunakan orang kata kemudahan yang ada itu pada benda yang manfaat, dan situlah bentuk pembelajaran kepada anak-anak kita. Bukanlah panggung ini suatu yang tak boleh langsung, media masa tak langsung, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi kemudahan yang ada sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh syariat Islam. Masya Allah, itu dia dengan kita memberi pendidikan berpandukan Al-Quran ni kan. Adakah ianya semata-mata kita memberi pendidikan Al-Quran ni nak suruh dia solat, nak suruh dia mengaji je Ustaz? Adakah pendidikan berpandukan Al-Quran ini membentuk jati diri, akhlak dan sasiah budak tu sendiri Ustaz? Ya. Tafadhal. Baik, bila kita nak mendetailkan tentang pendidikan anak-anak, kita selalu akan fikirkan impak dia ataupun kemenjadian anak-anak. Sebab orang sekarang semua dia nak result. Dia nak keputusan. Jadi dalam Islam ni sebenarnya, ya, kewajipan kita, kepentingan kita, kita kena berusaha dengan cara yang terbaik. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam, pendidikan agama ini bukan hanya sekadar knowledge ataupun pengetahuan yang dinilai di kertas peperiksaan ataupun level-level tertentu. Sebab kalau bidang agama, kita ada sijil rendah agama, sijil menengah agama, sijil tinggi agama, diploma pengajian Islam, lepas tu ijazah sarjana pun sampailah PhD. Ya. Jadi itu suatu tahap di mana kita mendapatkan ilmu. Tetapi yang lebih penting daripada ilmu itulah bagaimana kita amalkan ilmu tersebut, dan kita dapat menunjukkan kita ini adalah seorang Muslim yang terbaik. Kerana ilmu tanpa amalan, maka ulama kata dia tidak faedah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar.
Ya, ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan seperti pokok yang tak ada buah dia. Habis pokok tak ada buah nak buat macam mana Ustaz? Dah lama tanam pokok rambutan, pokok durian, dah sampai besar tu terpaksa kita tebang. Tapi manfaatnya tetap ada juga. Sekurangnya buat teduh-teduhan. Tapi yang lebih utama, ilmu itu perlu diamalkan. Barulah kita akan dapat nilainya. Sebab tu bila kita nak menilai kepada anak-anak kita, kita nak menghargai kepada anak kita nak beri motivasi kepada anak-anak kita, sama ada dalam bidang agama ke, dalam akademik ke, tengok usaha mereka. Ya. Kalaulah kita dah berusaha anak kita untuk ajar Quran, orang kata panggil guru yang terbaik, anak ni masih juga tak apa, teruskan lagi. Beri kepujian kerana anak ni telah bersungguh-sungguh untuk mempelajari. Kadang kita kan nak anak-anak kita jadi hafiz kan, hantar ke sekolah tahfiz dan sebagainya, bukan mudah. Kita sedikit pun tak hafal. Lepas tu kita nak minta anak kita hafal Quran. Lepas tu dah setahun, kita marah pula, kenapa abang ni dah duduk setahun tak hafal-hafal lagi? Surah apa hafal dah? Baru surah juzuk amma, baru 1 juzuk je. Bukan mudah. Jadi hargai usia dia. Alhamdulillah, anak abah dah 1 juzuk dapat baca. Ayah pun tak hafal surah-surah lazim. Contohnya begitu. Jadi kita hargai anak-anak kita kepada usaha yang dilakukan. Jadi saya nak simpulkan di persoalan Ustaz tadi, ya, di dalam kita memberikan pendidikan agama, dia lebih fokus kepada penghayatan, pengamalan, dan itulah yang akan membentuk jati diri dalam diri kita. Contoh yang mudah, bila kita didik anak-anak kita dengan solat, mulazabah dengan solat awal waktu, kita tahu dia adalah orang yang berdisiplin. Di situlah anak-anak dia tahu tentang penjagaan masa dan amanah yang perlu dijaga di dalam kehidupan mereka apabila mereka bekerja. Tapi kami orang ni jenis orang biasa-biasa je Ustaz. Kadang-kadang nak didik anak-anak ni, kadang-kadang kita pun bukan ada background agama sangat. Jadi Ustaz, adakah menjadi kewajipan kepada kita sebagai ibu dan ayah ni nak kena hantar anak-anak ke sekolah agama? Lepas ni kita jawab Ustaz. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik munakahat kita pada hari ini, didik berpandukan Al-Quran. Yalah, kita nak didik Ustaz, tapi kita orang biasa, tak ada background agama pun. Tapi kita teringin sangat nak tengok anak-anak kita ni belajar tentang agama. Adakah menjadi kewajipan kepada ibu bapa ni, dia tak tahu nak didik macam mana ni? Jadi dia hantar anak ke sekolah agama ataupun ke sekolah tahfiz ke kan? Bagaimana Ustaz? Okey, terima kasih Dak Aiman. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam mendidik anak-anak ni sebenarnya tanggungjawab siapa? Itu persoalan dia. Tuan-tuan puan-puan, tanggungjawab mendidik anak-anak adalah suatu kewajipan atas ibu dan ayah. Sebab tu hadis yang saya baca, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Setiap anak itu dilahirkan keadaan fitrah, maka ibu bapalah yang bertanggungjawab membentuk dia, sama ada jadi Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Di situ nampak peranan ibu bapa. Takkan kita nak jadikan anak-anak kita seperti orang Yahudi, takkan kita nak jadikan anak-anak kita seperti orang Nasrani ataupun seperti Majusi. Memang tidak sekali. Sebab tu diingatkan dengan hal tersebut, supaya kita berhati-hati, kerana tanggungjawab kita adalah kita perlu didik anak kita berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya menjadi anak-anak yang soleh berjaya dunia dan akhirat. Jadi hukumnya adalah wajib dan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ustaz, macam mana? Saya bukan bina agama Ustaz. Saya bina akademik, macam mana Ustaz? Jadi sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan keadaan di mana kita berada. Kita akan bermula untuk jadi baik di mana sahaja kita berada. Justru itu belum terlambat. Walaupun kita dah jadi atuk, kita kena belajar macam mana ilmu mendidik anak-anak ini dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah kita dalam kategori yang belum berkahwin, itu lebih afdal. Ya, sebelum berkahwin kena tahu bagaimana ilmu berkaitan dengan keibubapaan, supaya bila ada anak nanti dia lebih bersedia, dia akan menjaga anak ini seperti
satu amanah yang sangat besar. Memang betul pun anak ni satu amanah, kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau yang dah ada anak masih juga belum terlambat, kita masih boleh juga perbaiki, kerana penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah di atas usaha yang kita lakukan, bukan natijah anak ni jadi ataupun tak jadi. Kadang kita dah berusaha sebaik mungkin tapi anak tak jadi juga, nak macam mana? Kita lihat anak-anak para nabi pun ada yang tidak beriman, tetapi seorang nabi, seorang ayah tetap berusaha. Nabi Nuh berdoa, mohon kepada Allah selamatkan anaknya. Walaupun masa tu dah banjir besar, anak tu pun tak nak juga. Dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku boleh naik ke gunung untuk selamatkan daripada anak. Supaya Allah ingatkan, dia bukanlah ahli keluarga kamu kerana dia tidak beriman. Tengok Nabi sampai ke tahap itu, dia tetap berusaha untuk ajak anaknya kembali kepada Islam. Jadi kepada rakan-rakan, teman-teman di luar sana, pada ibu bapa, jom kita terus perkasakan ilmu berkaitan dengan keibubapaan ini. Bagaimana kita nak mendidik dengan cara Islam agar amanah sebagai ibu ayah ini dalam mendidik anak dapat kita laksanakan dengan sempurna. Sebagaimana solat itu wajib, zakat itu wajib, maka mendidik anak-anak dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga suatu kewajipan. Jadi jangan rasa segan, jangan rasa malu, belajarlah bagaimana nak menjadi ibu bapa yang terbaik. Cuma saya nak bagi satu komen sedikit, Ustaz. Kalau dulu-dulu kita perhatikan yang sangat pegang anak, orang kata murid sangat banyak ibu-ibu kan. Jadi hari ini kita lihat kalau di mana pasar raya kan, kita nampak dah ayah-ayah yang mendukung anak, ya, menghantar anak ke sekolah, kadang prihatin kepada anak-anak. Ada satu kisah seorang suami yang sanggup berhenti bekerja sebab dia ada kemahiran untuk mendidik anak dia. Jadi bila sentuhan ayah di dalam mendidik anak-anak, insya-Allah anak ni orang kata peratusan untuk kemenjadian menjadi anak yang soleh adalah lebih tinggi. Itu pengorbanan, Ustaz. Betul. Masya Allah. Tapi itulah, dalam kita mendidik anak-anak berpandukan Al-Quran ni penuh dengan cabaran. Di antara cabarannya, sahabat kita di Facebook ada nak tanya satu soalan tu. Dia kata daripada Syahiralia Muhammad, bagi menjadikan Al-Quran sebagai pendamping anak-anak, apakah peranan kita sebagai ibu bapa untuk menarik minat mereka? Apakah kepincangan yang akan berlaku pada sebuah keluarga itu jika tidak berpandukan didikan Al-Quran? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Dan Aiman. Ya, soalan daripada Syahira Lia Muhammad, ya. Di dalam kita nak mendidik anak-anak kita berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya dia bermula daripada diri kita. Kalau kita lihat, ya, metod pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, yang pertama sekali antaranya ialah pendekatan memberi nasihat. Yang kedua, pendekatan dengan cara tauladan. Yang ketiga, pendekatan dengan cara doa. Yang keempat, pendidikan anak-anak dengan cara memberikan kasih sayang. Ada pendekatan dengan memberikan kita panggil apa, motivasi, pujian. Ada pendekatan mendidik anak dengan cara memberi hukuman, dan juga ganjaran. Ini yang biasanya yang terakhir tu dia last sekali. Jadi dalam kita nak mendidik anak-anak, yang lebih efektif ialah dia akan melihat kepada diri kita sendiri. Contoh, kalau kita nak ajar anak kita membaca Al-Quran, membiasakan dia dengan baca Al-Quran, tengoklah kita bagaimana baca Al-Quran kita, konsisten kita, ataupun kita waktu kita nak baca Quran tu bila. Sebab tu orang dulu kan, kalau waktu maghrib ni semua akan duduk di rumah baca Al-Quran. Mak ayah baca Al-Quran, anak-anak dihantar untuk baca Al-Quran, maka anak-anak dia takkan persoalkan sebab ayah pun buat juga, itu kelaziman dia. Tapi hari ini menjadi satu cabaran, menjadi kesukaran bila anak dihantar untuk mengaji Al-Quran, mak ayah di rumah mungkin tengok TV. Dia suruh anak-anak solat, kau pergi solat, mak ayah masih main pegang gadget lagi. Dengan apa je sebab ada urusan ke ataupun main game ke. Sebab trend main game ini bukan untuk kanak-kanak saja, orang dewasa pun ada. Mungkin dia tengok phone tapi dia tengok movie, Netflix dan sebagainya. Jadi di sini yang sangat berkesan dalam mendidik anak ialah bagaimana kita menunjukkan penghayatan Islam kepada anak-anak kita.
Jadi saya sarankan kepada ibu bapa, bila kita nak ajak anak kita, jangan suruh, ajak kita. Ajak sama-sama. Contoh nak solat. Nak dah solat belum? Jom kita solat sama-sama. Abang pula jadi imam, ayah jadi makmum. Jadi dia akan rasa seronok. Bagi kepercayaan pula dia jadi imam. Sesekali bila anak dah dewasa, remaja, ada kemampuan baca Al-Quran kan, dah masuk sekolah tahfiz ke sekolah agama, cuba tanya kepada pengurusan masjid, boleh tak anak saya jadi imam sesekali? Bangga. Jadi tapi sebelum kedepankan ni, pastikanlah anak ni bacanya betul dan sebagainya. Training dia. Jadi anak dia akan lebih seronok. Tu satu contoh dalam kita nak membudayakan solat. Baca Quran contoh dia. Memang kalau kita nak keluarga kita damai, keluarga kita baik, anak kita jaga, biasakan dengan solat dan juga membaca Al-Quran. Sama-sama duduk waktu pagi contohnya, memang masing-masing sibuk, tapi pula salat pada subuh itu ada masa kejap, jom bacalah seorang satu muka surat saja, baca bergilir. Jadikan rutin harian. Kat mana dalam perjalanan, dalam perjalanan kadang kita balik kampung kan, betul, balik kampung semua apa segajet je kan. Misalnya dalam tu pun kita baca Al-Quran. Jadi insyaAllah bila ibu ayah yang memulakan, anak-anak akan ikut. Tapi kalau ibu ayah hanya menyuruh sahaja, dia akan jeling lah. Dia tak berani nak lawan, tapi hati dia, mak ayah pandai cakap je, tak buat pun. Jadi itu satu contoh yang tidak baik, ya. Itu bagaimana kita nak menerapkan pendidikan berdasarkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Pastinya untuk kita nak memantapkan lagi pendidikan berdasarkan Al-Quran, memang kita kena fahamilah Islam itu, kita kena fahami agar kita dapat didik anak-anak kita berasal pada Islam yang sebenar. Tapi Ustaz, adakah akan berlaku kepincangan kalau sesebuah keluarga tu dia tak menggunakan pendidikan berpandukan Al-Quran, Ustaz? Pasti ada kepincangan. Hidup kita tidak seimbang. Sebab hidup kita ini bagi mereka yang beriman, dan kalau tak beriman pun, dia kena faham bahawa hidup ini dia ada kesudahan. Hidup akan mati. Kemudian hidup ini perlu ada keseimbangan. Apa yang menjadi panduan kita dalam menentukan keseimbangan dalam hidup kita antara dunia dan akhirat, antara agama dan kehidupan? Pastinya adalah ajaran Islam itu sendiri, prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan panduan-panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kita, contohnya lah kan, kita tengok semua anak-anak dah pandai baca, kita pun tengok anak kita 3 tahun. Aku nak juga anak aku pandai baca walaupun umur 3 tahun, dan dia orang kata berlumba-lumba, pastikan siapa anak yang paling cepat membaca. Persoalan kita, adakah anak seusia 3 tahun itu perlu pandai membaca? Jadi kajian psikologi untuk tahap 3 tahun sebenarnya bukan kemahiran yang perlu adalah untuk membaca, tetapi lebih kepada pembangunan emosi, membina keyakinan. Kalau dia pandai membaca pun, dia belum boleh memproses sebab IQ dia tak mature lagi untuk memproses. Jadi situ dah berlaku kepincangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita terlalu mementingkan kepada ilmu yang berkaitan dengan kehidupan, kita kesampingkan ilmu agama, apa akan pincang dalam kehidupan kita? Kita akan melahirkan orang yang bijak tapi dia tidak ada integriti. Orang yang pandai tapi pandai untuk memanipulasi, ataupun pandai untuk bagaimana rasuah itu tidak terkena pada dia pindah, dia pandai menjawab jawatan sebab dia ada kelayakan, tapi bila tidak ada nilai agama, maka jati diri juga akan lemah. Contoh lagi, kalau tidak ada keseimbangan di antara agama dan juga kehidupan, apabila dia menerima kegagalan, dia dah baca betul-betul tapi akhirnya dia gagal, dia akan mudah putus asa dan dia tidak yakin pada dirinya sendiri. Nampak, memang kalau kita tak integrate ataupun kita tak gabungkan di antara keperluan dunia dengan keperluan beragama ini, maka pendidikan kita akan pincang, kehidupan kita akan pincang, dan kita pun tidak bahagia di atas dunia ini. Maknanya Ustaz, kita kalau tak gunalah berpandukan Al-Quran ni, habis rosak rumah tangga kan. Jadi Ustaz, baca Ustaz kata tadi, mak ni reti suruh je, mak baca Quran pun tidak kan. Jadi sahabat kita ni Muhammad Faisal bin Ahmad ni, soalan saya, bagaimana nak didik anak berpandukan Al-Quran sedang ibu bapa itu sendiri pun buta Al-Quran dan jarang sekali berdamping dengan Al-Quran? Silakan Ustaz. Allahu Akbar.
kita tak boleh salahkan keadaan. Jangan salah keadaan. Jangan salahkan keadaan, sebab keadaan itu terbentuk disebabkan oleh tindakan kita ataupun tindakan yang terdahulu. Dan kita tak boleh menyalahkan orang yang terdahulu. Contohlah, kita tak baca Al-Quran sebab mak ayah kita tak ajar Al-Quran. Kita pun salahkan mak ayah kita. Kenapa tak ajar mak ayah Al-Quran? Itu bukan persoalan. Yang lepas, orang kata dah lepas. Ya? Tapi kita perlu perbaiki. Dalam situasi kita nak anak ajar kita, contohlah kita nak ajar anak kita Al-Quran, kita tak pandai pula Al-Quran. Kita nak didik anak kita berpandukan Al-Quran, kita pun tak faham kandungan Al-Quran. Maka di situlah kita bersama-sama belajar dengan anak-anak kita. Dan bila kita belajar bersama anak-anak kita akan lebih semangat. Contoh, kita susah nak baca Al-Quran, memang kita nak ajar anak kita Al-Quran, kita panggil ustaz, ajar kita bersama. Kalau anak-anak biasa belajar dia cepat, bila anak dah cepat pandai, kita minta nak ataupun kita, abang tolong semak bacaan ayah, tolong semak bacaan umi macam mana, kita pun terangkan, jadi anak betulkan. Di situ kan anak-anak dia akan lebih appreciate, dia akan lebih bangga dengan ayah dia, walaupun mak ayah dia dah tua, dah berusia, tapi nak belajar juga. Sedangkan kalau dia lebih muda, patutnya dia lebih perlu bersungguh-sungguh. Dia nampak kesungguhan ayah dia mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Dia bila panggil ustaz untuk mengajar, bukan sekadar baca, tapi terangkan juga apa maksud-maksud daripada Al-Quran hadis. InsyaAllah anak-anak ibu ayah akan menjadi yang terbaik, dan anak-anak akan lebih hormat kepada ibu dan ayah, walaupun dia orang kata lebih tak berapa pandai lah dibandingkan dengan kita. Macam kita lah kan, saya dah berusia, kerana saya tak tahu, saya tanya anak saya, nak macam mana nak guna ni, anak-anak laju je. Apa yang terjadi, anak-anak dia akan lebih respect kepada kita, sebab ayah pun tanya juga kita, kita pun boleh tahan, boleh hebat juga. Jadi dia akan lebih confident dan yakin pada dirinya sendiri. Itu dia. Itulah kesannya dalam didik berpandukan Al-Quran. Orang kata tak salah Ustaz kalau kita merendahkan ego kita untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita dapat berpimpinan tangan ke mana? Ke syurga. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton sekalian, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hai anak penyejuk mata, penawar hati dan duka lara, teringat aku penghibur ayah juga mama. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru dalam topik perbincangan kita bab munakahat berkaitan dengan didik berpandukan Al-Quran. Pastinya kalau kita tanya, siapa tak sayang dengan anak-anak? Dan pastinya kalau kita sayang, didiklah mereka dengan didikan berpandukan Al-Quran. Baik, para penonton sekalian, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Dahlia Biru. Apakah di antara pesanan-pesanan dan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang boleh ibu bapa jadikan panduan untuk mendidik perilaku anak-anak supaya menjadi insan yang baik dan cemerlang dunia dan juga akhirat? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Terima kasih pada persoalan yang diberikan oleh Nur Dahlia Biru. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal permulaan tadi saya dah terangkan di antara ayat-ayat parenting, ayat-ayat yang menjelaskan tentang keibubapaan, bagaimana kita seorang ibu dan ayah perlu mendidik anak-anak. Dan pastinya bila kita bincangkan tentang ayat parenting, dia tak lari daripada surah Luqman ayat 13 hingga 19 yang menjadi suatu rujukan utama bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita, sama ada segi metod, cara dan juga konten kandungan kita nak mendidik anak. Kalau kita perhatikan di dalam ayat parenting ayat 13 hingga 19 ni yang mengesahkan tentang Luqman ketika menasihatkan kepada anaknya, ada beberapa perkara utama. Yang pertama sekali ialah Luqmanul Hakim ini menekankan tentang akidah.
di mana jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Luqman Al-Hakim menjelaskan kepada perkara yang dilarang, wala tusyrik, ya, wala tusyrik, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, ya. Luqman Hakim menasihatkan kepadanya supaya jangan menyekutukan Allah. Ini adalah suatu perkara yang orang kata sangat teruk, ya. Bila orang tak menyekutukan Allah, maksudnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu perkara asas, jangan sampai menyekutukan Allah. Sebab ini sangat penting, ya. Tuan-tuan puan-puan, persoalan akidah, ya, dia akan membentuk mindset dan juga sudut pandang bagaimana anak-anak ini melihat dunia ini. Jadi bila dia beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat dalam hidup dia, dan apa jua yang berlaku dia akan refer kepada Allah, dan dalam kehidupan dia akan merujuk kepada Al-Quran. Itulah ajaran-ajaran Islam yang dimudahkan dalam hukum hakam halal haram di dalam Islam. Itu yang pertama. Luqman Al-Hakim menekan persoalan akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Luqman Al-Hakim memberi pengajaran kepadanya supaya pandai mengenang budi. Budi kepada siapa? Budi kepada ibu dan ayah, ya. Wasanal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalu fi amain, ya. Dan kami memberikan suatu peringatan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Kerana apa? Kepada ibu bapa ini, kerana ibu itu telah mengandung, ya. Orang kata menanggung dan mengandungkan anak itu dengan keadaan yang wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan, dan mengandung itu 9 bulan 10 hari, dan tempoh untuk dipisahkan daripada orang kata susu dia berdikari itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun itulah ibu sanggup bersusah payah untuk menyusukan anak. Kalau tak mampu menyusukan anak, ayah terpaksa carikan susu tambahan dan sebagainya. Jadi kenang jasa ibu, kena buat baik kepada mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah terkadang ada ibu ayah yang tidak baik, ya, menyuruh kepada melakukan perkara yang tidak baik. Luqman ingatkan, jangan, ya, sekali-kali, ya, mentaati kepada ibu dan ayah sekiranya mereka menyuruh kepada perkara yang tidak baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Boleh untuk kita taat kepada ibu dan ayah sekiranya mereka menyuruh perkara yang tak betul. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Walaupun ibu ayah ini tak baik, kita kena melayan mereka dengan cara yang dari wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Maksudnya sahib, kita berkawan, kita bergaul, kita bermasyarakat dengan ibu ayah dengan cara yang terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Luqman Al-Hakim ingatkan, ya, jangan sekali-kali kita memandang remeh kepada maksiat yang kecil, kerana di akhirat nanti yang kecil itu pun Allah Ta'ala akan tunjukkan. Ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati awil ardi ya'ti biha Allah. Allah Ta'ala akan datangkan juga, tunjukkan di pada masa nanti, walaupun kecil, ya, yang dilakukan, sama ada kebaikan ataupun keburukan, jangan dipandang remeh. Kalau benda maksiat yang kecil, kita kena berusaha untuk menghentikan maksiat tersebut. Kalau benda yang baik yang kecil, jangan pernah ala kecil je, tak payah buat. Buat juga, kerana itulah yang akan ditunjukkan oleh Allah di akhirat nanti. Dan yang terakhir, ya, yang sangat penting, Luqman Al-Hakim mengajar kepada kita untuk menjaga solat, ya. Ya bunayya aqimis solata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini adalah di antara tanggungjawab kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan masyarakat, kena buat amar ma'ruf nahi munkar, dan kena bersabar di atas musibah yang kita timpa. Kita tengok kan dalam Luqman Al-Hakim ni, dalam kisah ni terlalu banyak, ya, pengajaran yang boleh orang kata jadikan panduan oleh ibu bapa, boleh buat khusus ataupun detailkan bagaimana kita nak mendidik anak berasama Al-Quran. Ambil ibrah daripada surah Luqman. Dan yang terakhir tadi saya nak kongsikan Ustaz katakan tak salah untuk ibu bapa merendah diri. Bahkan saya katakan wajib kepada ibu bapa untuk turunkan, rendahkan ego untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. Wajib, Ustaz. Wajib, ya. Sebab memang Nabi sebut man tawaddu'a rafa'allah. Siapa yang rendah diri, Allah Taala angkat darjat dia. Kalau ibu bapa ego ni banyak implikasi dalam pendidikan kanak-kanak. Kanak-kanak, anak-anak dia akan rebel, anak-anak dia takkan hormat pada ayahnya di belakang. Depan dia takut, tapi di belakang dia akan buat sendiri yang cukup
bahaya. Kebanyakan anak-anak rebel ini disebabkan sifat sikap mak ayah yang tak nak raikan pun pandangan daripada anak-anak. Asyik dia je yang betul. Pernah berlaku, Ustaz, saya kongsikan pengalaman saya sendiri ketika anak saya meningkat remaja umur 13-14 tahun. Ya, kadang ya saya juga manusia. Dah kita orang tua kan, anak kena ikut cakap ayah lah. Sampai suatu ketika anak kata, ayah berambus. Dia tak cakap depan saya, kat belakang mak dia dengar. Jadi bila mak dia dengar, dia bincang balik dengan saya. Dia kata, abang nak turunkan ego ataupun nak bawa balik hati anak ayah. Jadi saya kata, fikir balik, betul lah. Saya mungkin terlepas pandang satu sudut sehingga kita rasa pandang kita yang betul. Anak tu nak keluar je. Asyik tak boleh memang anak kena bel. Jadi akhirnya saya kata, saya jumpa anak saya, kata, ayah minta maaf, ayah silap. Jadi selepas itu alhamdulillah saya pun perbaiki diri saya, anak-anak pun rapat dengan saya, apa-apa anak pun boleh mudah untuk berbincang dengan saya. Wajib ibu bapa untuk membuang ego ataupun pandang ataupun rasa diri dia saja yang tahu, raikanlah kepada pandangan anak. Maknanya tak nampak lemah pun, Ustaz. Tak sebenarnya nampak. Allah muliakan lagi kita, Ustaz. InsyaAllah ini satu tips yang cukup luar biasa kita boleh terapkan di dalam keluarga kita. Baik para penonton, kita dah tamat dah di TV3, Ustaz. Tamat dah, tak perasan, Ustaz. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kepada para penonton, mungkin ada yang terlepas info ataupun siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Para penonton sekalian, kita dalam topik Munakahat membincangkan tentang didik anak-anak berpandukan Al-Quran. Ustaz ingat lagi kan, waktu kecil-kecil tu mak saya ni dia suka pakai spray air tu, Ustaz. Kalau pagi subuh tu kan. Kalau kita fikir, kadang kita kesian ke anak kita, biarlah dia tidur. Tapi sebenarnya kesian tu disalah tafsirkan. Maksudnya lagi kita sayang, lagi kita kejut dia. Kena kejut kan? Kan? Pakai spray tu tembak kuat-kuat bagi dia bangun. Kalau kena papa pun kena papa juga. Kena papa juga. Tapi sahabat kita ni lagi canggih ni. Pak Suli Romli. Soalan saya, bagaimana bagi ibu bapa di zaman ini yang mendidik anak-anak berpandukan Al-Quran dan memegang rotan di tangan seperti orang-orang dulu dengan harapan anak-anak akan patuh? Adakah kaedah yang dilihat sedikit kasar ini masih boleh digunakan pakai dalam zaman yang sangat serba moden ini? Boleh lagi ke Ustaz pakai rotan-rotan ni? Silakan. Okay, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita mendidik anak-anak ni, kita mempunyai pelbagai teknik ataupun metod ataupun pendekatan. Di dalam Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan disebut dalam hadis sendiri tentang penggunaan rotan, wadribuhum 'alaiha bi'ashrin. Maksudnya pukullah anak kamu bila dah umur 10 tahun dia tak nak solat, boleh pukul. Dan di dalam hukum fiqh sendiri pun telah menetapkan kaedah ataupun cara bagaimana kita nak merotan anak. Antaranya, nak merotan itu adalah untuk tujuan mendidik, bukan menghukum. Yang kedua, memukul itu tidak boleh pada tempat-tempat yang sensitif seperti di muka, di mata, di telinga. Dan yang ketiga, dia tidak boleh pukul itu sehingga mencederakan. Dan memukul isteri kan, kalau nak cerita tentang memukul isteri pun dibenarkan, tapi pukulnya itu kalau kita fiqh dengan menggunakan bucu ataupun hujung kain. Ustaz, kalau kita pukul menggunakan kain itu macam Ustaz? Bukan guna rotan sikit kan? Hujung kain je. Jadi di situ kita melihat bagaimana Islam ini dia terbuka dalam menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai. Baik, adakah penggunaan rotan itu bila kita mengajar anak kita membaca Al-Quran dan sebagainya dibenarkan? Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mendidik anak-anak ini dia ada banyak keadaan. Yang pertama, anak itu memang dia minat. Bila dia minat, dia suka,
tak perlu apa-apa pun memang dia akan buat. Ada kalanya anak ni yang agak orang kata nakal sikit Ustaz. Dia agak tak berapa nak dengar, nak kata budak degil, bukanlah degil sangat, tetapi kadang mungkin masa tu dia tak sesuai, dia tengah tak tu kita suruh dia mengaji, waktu dia tengah dalam kepala dia banyak homework tak siap lagi, dia macam ni. Jadi mungkin ibu bapa kurang memahami situasi anak-anak, menyebabkan bila kita suruh itu dia tidak begitu mendengar ataupun tidak fokus kepada apa yang dilakukan. Jadi penggunaan rotan ini adalah diharuskan, dibenarkan, tetapi melihat kepada keadaan dan suasana. Hari ini seorang yang tidak, dia tengok juga family. Kalau daripada awal itu sudah dibiasakan ya, dengan penggunaan rotan dipegang dan anak pun tak rasa apa-apa, dia tak terasa terancam ataupun menyebabkan dia rasa orang kata impak yang negatif kepada dia, ya, maka tidak menjadi kesalahan. Bahkan sunnah sebenarnya dia keluar dalam rumah kita, kita meletakkan rotan itu digantung, ya. Tujuannya apa? Sebagai satu peringatan. Memang fitrah manusia itu dia perlu ada peringatan, ya. Dengan adanya rotan itu, nanti mak rotan, nanti ayah rotan kan. Tapi kalau kita lihat dalam sirah-sirah Nabi, hadis Nabi, walaupun Nabi suruh rotan, Nabi tak pernah rotan pun. Tak ada satu hadis menunjukkan Nabi rotan anak-anak kecil ataupun sahabat bila tak mendengar ataupun tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kerana itulah bila kita nak gunakan pendekatan ini, pastikan kesesuaian dia dan sudah dibiasakan, ini adalah budaya dia. Tapi kalau kita tak pernah memberikan pendekatan seperti ini, tiba-tiba kita bawa rotan. Bila bawa rotan, anak tak nak, kita terus rotan. Ini satu pendekatan yang tidak sesuai, ya, menyebabkan anak tidak boleh terima dan mungkin menyebabkan anak ini dipanggil rebel ataupun memberontak. Ya. Dan dalam Islam pun, kalau dalam satu kitab, ya, pembekalan parenting ini, kalau kita nak gunakan rotan dengan cara hukum, ini adalah pendekatan yang terakhir. Selepas nasihat, peringatan, tempoh yang panjang masih tak dengar juga, barulah boleh guna rotan. Dan kalau nak rotan pun pastikan anak ini memahami. Kena bincang dulu dengan anak-anak. Okey, adik ni ayah dah ingatkan berkali, asyik tak solat je kan, baca Quran tak nak, asyik tak betul je, ayah rotan ya. Terus terang, ini adalah satu hukuman pada dia. Mungkin dia akan bincang, boleh tak rotan, tapi bagi peluang pada adik buat lagi. Nampak di situ ada ruang untuk berbincang dengan anak kita, bukan terus untuk merotan. Ya, sebab itulah ada merotan jangan kerana sebab marah ataupun untuk kita menghukum dia dengan hukuman yang terakhir. Tapi itulah sebagai cara terakhir dan pukulan, dan orang kata rotan itu rotan yang penuh dengan kasih sayang. Orang kata nak tarik rambut dalam tepung, kata rambut tak putus, tepung tak berselerak, Ustaz. Betul, Ustaz. Tapi Ustaz ada sebut tadi, dalam kita mendidik anak-anak ni kadang-kadang kita kena jadi kawan dia, Ustaz. Apa maksud sebenar nak kena jadi kawan anak ni, Ustaz? Jadi memang dalam kita mendidik anak-anak ni, kita kena sesuaikan dengan tahap anak-anak tu bagaimana. Oh, tengok umur ke? Tengok umur, betul. Sayyidina Umar pernah jumpa, dia kata, la ibnaka sab'an. Mainlah dengan anak-anakmu dalam usia 7 tahun yang pertama. Umur tadika, kita kena bermain. Sebab tu guru-guru tadika ni, sebab saya pun terlibat dengan persatuan tadika Islam ni kan, dia kadang perangainya macam budak-budak. Sebab memang cara mengajar mereka dengan cara budak-budak melompat, menari. Itu yang pertama. Bila anak usia yang kan nanti, kita jangan terlalu serius. Maksudnya kita kena banyak bermain, ya, menanamkan nilai-nilai itu dengan cara santai, ya. Kemudian bila masuk umur 7 tahun yang kedua, daripada 8 sampailah ke 13 tahun, di situ perlu ada ketegasan. Tegas ni maksudnya kita kena tetap dengan keputusan kita. Beza di antara tegas dengan garang. Oh, beza. Kalau garang saya suka marah. Memang yang ni garang betul lah. Tapi kalau tegas dia mesra. Jadi contohlah, adik nak keluar dengan kawan lah, tengok maghrib, tak boleh. Senyum juga. Tak boleh sebab waktu maghrib tak boleh keluar. Jadi itulah kebiasaan kan anak kita, dia nak keluar dia akan minta izin dengan ayah. Di situ kalau memang tak boleh keluar, kata tak boleh. Jadi dia masih lagi sempat bergurau. Ayah kata tak boleh. Dia bukan marah, bukan maki. Kau ni kan sikit-sikit nak keluar, sikit-sikit nak keluar. Itu dah maki. Garang. Beza. Jadi kalau tegas dia menjawab dengan tenang, dengan senyuman, tapi keputusan tetap tak boleh.
Itu dia dalam tengok kalau sekolah rendah tu biasa akan dengar cakap dan dia memang guru agak tegas. Tapi bila masuk 7 tahun yang ketiga, Sayyidina Umar kata wa akhihi sab'an, kena berkawan. Kalau peringkat remaja ni memang kita kena berkawan. Macam kita berkawan, kita minta pandangan dia, kemudian kita berikan nasihat. Macam kita kawan, kita akan suruh-suruh. Kalau kita nak minta pada dia pun, kita tengok keadaan dia. Jadi jadikan anak kita sebagai kawan, insya-Allah. Dan terkadang pun kerana kita nak mengajar anak kita dengan cara kita minta pandangan. Contoh, ibu kan, adik-adik, ada kawan ibu ni kan, dia tak nak pakai tudung. Macam mana kalau nak sihatkan dia supaya tudung? Sebenarnya nak pada anak dia, tapi dia berkawan dengan pembelajaran yang tak secara langsung. Tapi bila dah umur 17 tahun ke atas, dah dewasa, kena pandai-pandai lah buat sendiri. Kita layan dia seperti orang biasa, nasihat, dan kita memberi pandangan kepada mereka. Itu level bagaimana cara kita berkawan dengan anak-anak kita. Ni kadang-kadang start umur 25 tahun baru nak nasihatkan anak kan. Atau orang kata dah jadi buluh dah. Dah jadi buluh. Orang kata nasihat ni daripada rebung Ustaz ya. Baik para penonton, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik Munakahat Didik Berpandukan Al-Quran. Satu soalan ni special sikit Ustaz. Saya. Daripada Ruby AB. Soalannya, bagaimanakah caranya nak didik anak-anak berlandaskan Al-Quran seandainya dalam keluarga itu ada juga anak-anak terdiri dari anak-anak OKU, dan bagaimana nak jadikan mereka ni supaya tak merasa tersisih seperti adik-beradik yang lain dalam mendidik berpandukan Al-Quran. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Aiman. Dia berkaitan dengan kita nak orang kata sekiranya ada dalam kalangan ahli keluarga kita orang yang OKU, macam mana kita supaya mereka yang tersisih. Dalam pendidikan Islam, kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita, kelebihan seseorang itu bukan disebabkan harta dia, disebabkan kedudukan dia, bukan disebabkan keadaan dia, tetapi yang paling baik, yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebagai ibu bapa, bila anak-anak ni, kita jangan compare anak kita. Kita tekankan siapa yang bertakwa itu yang terbaik. Jadi kalau ada di antara anak kita yang baca Al-Quran, yang baik, berbuat baik, suka tolong orang lain, yang ada ciri-ciri takwa tu, kita highlightkan dan kita berikan penghargaan kepada mereka. Jadi berkaitan dengan OKU ini, anak-anak OKU ni dia akan rasa tersisih. Bila kita sisihkan dia. Dia akan rasa diduakan apabila ada orang yang menduakan. Bukan sekadar OKU, kerana di antara adik-beradik pun dia akan terasa dipilih kasih. Mak sayang je kepada anak yang kedua, anak yang ketiga, sebab-sebab tertentu. Jadi anak itu terasa dirisikan apabila tindakan ibu bapa menduakan dia ataupun menyisihkan dia ataupun membelakangkan dia. Justru itu ibu bapa perlu berhati-hati. Apa jua keadaan kita, semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing ada kelebihan, dan kelebihan itu akan bermakna sekiranya kita salurkan ianya kepada perkara-perkara yang baik. Jadi kalaulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak OKU ini, kita jangan rasakan dia itu yang special, yang perlu diberikan satu layanan yang istimewa. Tapi cuba libatkan dalam aktiviti biasa. Tengok level OKU tu macam mana. Kalau level dia OKU, boleh orang kata di dapur, ajak sama-sama dapur sebagai yang biasa ke dapur. Lepas tu kalau kita bersama dengan masyarakat, kalau kita bersedia membawa anak kita dalam masyarakat, dalam ruang yang situasi yang dia selamat dan tidak membahayakan orang lain, bawa. Jadi saya tak langsung anak-anak ini dia akan rasa bersama dengan masyarakat dan dia tidak rasa dia itu diketepikan. Jadi semuanya itu adalah bergantung kepada
ibu dan ayah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan saya perhatikan hari ini, anak-anak istimewa ini dia sudah tidak dianggap sebagai orang yang menyerikan masalah dan tidak dikesampingkan bila ada peluang-peluang diberikan kepada mereka. Kadang ada tempat satu persatuan autism, ya, dibuat satu kedai untuk orang-orang autism, dia yang bekerja, diberikan ruang untuk berniaga. Jadi bila dia autism, dia aktif dan urusan dan sebagainya, maka dia boleh buat dysleksia. Dysleksia ini satu kelemahan atau kekurangan pada seorang dalam dia melihat sesuatu perkara. Kadang dia susah untuk bersama orang lain. Tapi ada persatuan, dia sediakan satu aktiviti untuk mereka boleh bersama dengan orang lain. Dan hari ini alhamdulillah pihak berwajib pun menyediakan ruang-ruang kepada OKU penglihatan, OKU pendengaran untuk tempat-tempat yang tinggi, hatta kepada di Dewan Rakyat pun ada orang OKU. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyisihkan kecuali ibu ayah yang memilih untuk menyisihkan ataupun dia rasa terkebelakang. Berilah ruang kepada mereka dengan peluang yang sama, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia. Kita jangan sisihkan mereka. Tapi alhamdulillah lah Ustaz, kalau kita tengok kan zaman sekarang ni mak ayah ni dah banyak celik daripada sudut nak beri pendidikan agama. Sebab tengok kebanyakan pada mereka ni banyak hantar ke sekolah tahfiz, hantar ke sekolah agama, kan, sekolah Al-Quran dan sebagainya. Tapi ada satu soalan yang menarik Ustaz tentang isu ini. Mas Niza je nak tanya, adakah dengan menghantar anak-anak ke pusat tahfiz, sekolah agama, pondok supaya anak-anak menuntut ilmu agama dan mendalami kandungan Al-Quran, sudah sempurna tanggungjawab ibu bapa memberikan pendidikan agama, Ustaz? Dah sempurna ke macam mana, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, ya. Tuan-tuan puan-puan, apabila kita lorongkan anak kita belajar di pusat-pusat pendidikan agama, suatu sudut berkaitan dengan agama itu dapat diselesaikan. Alhamdulillah. Ya. Namun ibu bapa pun perlu prihatin juga apa masalah-masalah yang berada di sekolah tersebut. Ya. Sebab ilmu agama ini dia bukan sekadar ilmu. Ilmu itu perlu diamalkan. Dan anak-anak ini juga perlukan untuk dihidup dalam dunia ini. Maka kemahiran berkaitan kemahiran keduniaan perlu juga diberikan kepada anak-anak. Ya. Contohlah anak belajar ilmu agama. Tetapi ilmu agama tu untuk sendiri alhamdulillah. Tapi kebiasaan ilmu orang yang ilmu agama dia perlu ada kemahiran untuk menyampaikan. Maka ibu ayah juga perlu prihatin bagaimana anak-anak ini mempunyai skill untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang baik. Itu perlu dipelajari. Ya. Kemudian anak-anak ini mungkin sudah ilmu agamanya cukup, dia tahu kewajiban solat dan sebagainya. Tetapi untuk dia menyempurnakan kehidupan, dia ada keluarga. Keluarga perlu ada berkerjaya. Dan bila golongan agama tak semestinya dia mengajar. Ya. Bila belajar agama tak semestinya kerjanya mengajar. Kadang ada ruang-ruang untuk mengajar, kadang nak jadi guru agama, ustaz, dia agak terbatas. Maka ibu bapa juga perlu lengkapkan anak-anak ini dengan ilmu-ilmu kemahiran yang lain. Contohnya ilmu berniaga, ilmu berkomunikasi, ilmu berorganisasi dan macam-macam ilmu yang berkaitan dengan agama dan kehidupan ini. Jadi bila agama dah ada dalam dirinya, tahu kewajipan agama dan disupport lagi dengan keperluan-keperluan kehidupan dunia, maka insya-Allah anak ini akan menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian menjadi orang yang terhormat dan dia dapat memimpin dunia berteraskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kalau kita tengok sekarang ni Ustaz, ialah gejala sosial kat luar sana cukup membimbangkan kita. Kita takut bukan apa Ustaz? Takut nanti anak-anak kita pula jadi macam tu. Ram Deseru ni Ustaz, dia nak tanya kepada kita kan, adakah gejala sosial dalam kalangan kanak-kanak remaja, anak-anak remaja boleh dibendung dengan adanya didikan agama, juga dapat membentuk jiwa dan minda seorang supaya berakhlak mulia? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih. Jadi asasnya agama ini adalah untuk membentuk peribadi yang mulia. Contoh yang mudah, bila kita solat 5 waktu, kita belajar situ kita perlu jaga waktu. Dan disiplin jaga waktu ialah satu nilai yang murni. Kemudian kita jaga kebersihan. Dan solat ini juga mendidik kita untuk menjadi orang yang baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah diri kita daripada perbuatan keji yang mungkar. Kerana kita solat, bila kita solat kita kenal Allah. Bila kita ingat Allah, kita tak akan mampu, kita tak akan berani untuk buat maksiat. Jadi gejala sosial hari ini ialah sebabkan anak-anak ini dia tidak ada kawalan dalaman.
Dia tak kisah pun halal haram. Dia tak kisah pun ini boleh tak boleh. Yang penting dia nak buat. Dia seronok nak buat. Itu menjadi persoalan. Bila dia tidak ada iman dan tidak ada agama dalam dirinya. Kalau orang yang tahu agama, at least dia akan tahu, ini haram. Ini boleh, haram jangan buat. Tak buat nanti kalau haram, kalau buat dosa masuk neraka. Itu sekurang-kurangnya dia tahu tentang bagaimana dia nak mengatur kehidupannya. Kerana Islam itu adalah satu agama yang mengatur kehidupan kita. Baik, tuan-tuan puan-puan, ya. Persoalannya, adakah orang agama ni semua jadi baik? Kadang ada ibu bapa dia kena hantar sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok, tapi tetap juga tidak baik. So saya katakan tadi, tuan-tuan puan-puan, ya, dalam kita mendidik anak-anak ni bukan sekadar dengan ilmu, tapi perlu kepada penghayatan, pengamalan. Penghayatan dan pengamalan ini perlu support daripada ibu dan bapa. Di sekolah dia belajar, balik kita akan support dan kita pastikan apa yang dipelajari itu diamalkan. Kalau tak amalkan, kita jangan kecam dia. Kau ni belajar, kita dah hantar sekolah agama, buat berita barik tak guna. Bukan begitu. Dia belajar tu, tetapi hidayah Allah, kebiasaan untuk mengamalkan Islam ini perlu datang daripada diri kita. Sehingga ia menjadi sikap. Ya. Nak bentuk sikap ini Ustaz, dia kena buat berulang kali. Ustaz selalu solatkan 5 hari. 5 kali sehari ke 5 hari sekali? 5 hari sekali. Kan dah pening dah tu. 5 kali sehari. Tak ada masalah kan? Sebab Ustaz dah jadi tabiat, dah biasa buat daripada kecil sampai sekarang. Tak ada masalah pun. Tetapi dalam kehidupan kemudian kadang kita tidak biasa dengan adab-adab, kita tidak biasa dengan nilai-nilai, ya. Jadi situlah kita perlukan masa. Kalaulah anak kita tak boleh nak mengamalkan ajaran-ajaran ataupun ilmu yang pelajari, kita lah yang support dia, kita bantu dia tanpa kecaman, tanpa kita nak prejudis ataupun mudah kita untuk menghukum kau memang anak derhaka, kau memang ahli neraka. Jangan sekali. Tanggungjawab kita, ibu bapa kita, walau macam mana pun keadaan anak-anak kita, kita perlu bantu dia, bimbing dia dengan cara yang terbaik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di baki-baki minit-minit terakhir ni Ustaz, ada sedikit pesanan ataupun kesimpulan ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz tentang topik kita pada hari ini, mendidik berpandukan Al-Quran. Okey, terima kasih Dayman. Untuk kesimpulannya, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba cek balik kita mendidik anak ni ikut apa? Biasanya ada duaan, sama ada kebiasaan ataupun perasaan, ya. Okey, kalau yang perasaan ni tolong jangan kita ikut mangsa kita, sebab anak akan jadi mangsa. Tu yang ada kena rotan, ada kena dera sebab kita ikut perasaan. Jadi kebiasaan pula ni tengok sama ada kebiasaan tu ikutan ataupun ikut panduan. Kalau ikutan tu kalau yang betul tak apa, tapi kalau ikutan trend kebiasaan itu jangan sesekali ikut trend, tapi ikutlah panduan. Panduan itu berasaskan kepada ilmu. Jadi bila ambil panduan tu, kita tengok panduan sama ada secara Islam ataupun secara orang kata konvensional, yang tak berdasarkan Islam, maka pilihlah cara mendidik yang berteraskan kepada Al-Quran, berpandukan kepada prinsip Islam. InsyaAllah anak kita akan menjadi qurratu a'yun, menjadi orang kata bekalan kita, aset yang akan kita dapat hasilnya di akhirat nanti. Anak soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Itulah yang kita nak, Ustaz kan? Baik, di akhir-akhir pertemuan kita ni, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau anugerahkanlah kepada pasangan-pasangan kami, kepada anak-anak kami. Jadikan mereka sebagai penyejuk mata hati kami. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ibu bapa yang sentiasa tabah untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Berilah hidayah dan kekuatan kepada kami agar kami kuat dan sabar dan mendidik anak-anak kami. Peliharalah anak-anak kami, zuriat-zuriat kami daripada perkara yang mengandung
mengancam pemikiran dan juga akhlak mereka di zaman yang penuh mencabar ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini. InsyaAllah kalau kita dapat buat semua sekali Ustaz, insyaAllah semua anak-anak kita di Malaysia ini semua jadi anak-anak yang soleh dan soleh, Ustaz. Baik para penonton sekalian, kepada anda semua yang mungkin terlepas info ataupun siaran daripada awal, jangan lupa catch up semula di aplikasi Tonton dengan Muat Turun dan Langgan sekarang. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi, ila liqa, ma'as salamah, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah.